الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Alhamdulillah, yang dihormati lagi dimuliakan barisan EJK Masjid Jami' Jasin, pegawai syarak, barisan kepimpinan masyarakat, barisan kepimpinan agama, al-fadil, al-fadilah, ustaz-ustazah, haji dan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk 12 Muharram 1442. Semoga azam-azam yang kita telah niatkan semakin kita laksanakan dan mendapat petunjuk dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kita di awal hijrah, di awal Muharram, sangat layak dan patut kita muzakarah, saling mengingatkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan agama, demi menyampaikan agama Allah, melestarikan supaya agama Allah Ta'ala ini terus tertegak. Dan itulah yang telah terbukti. Alhamdulillah, hari ini setelah 1442 tahun Allah beri kita nikmati agama Islam dan kita menjadi orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bertajuk kita sebelum ni, bersembunyi di dalam gua, kemudian di jalan menuju Madinah, dalam perjalanan menuju ke Madinah. Di sebelum ni kita melihat bagaimana orang yang rapat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, termasuklah Asma yang ditampar oleh Abu Jahal kerana enggan menjawab soalan beliau, mereka ditampar. Jadi untuk melihat agama ini, mereka sanggup ditampar, mereka sanggup bersusah untuk melihat agama ini terus ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau kita kata merdeka, merdekakah kita di dalam mengamalkan agama? Kalau kita belum merdeka dalam mengamalkan agama, maka kita perlu berhijrah untuk kita capai kemerdekaan tersebut supaya dia kekal. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Merdeka yang sebenar, orang yang mana dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kemerdekaan, kejayaan yang sebenar. Muka surat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dah tengah dah 220, kita dah tengah kan. Ibnu Ishaq meriwayatkan, iaitu menyebut tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang jalan ini, iaitu seperti berikut. Tatkala pemandu itu jalan keluar bersama mereka, dia menelusuri jalan
di dataran rendah Mekah. Dia ada sufla dan dia juga ada a'la. Ada bahagian rendah. Macam kita kalau rendah, kita punya masjid sempat apa tu? Masjid apa panggil tu? Masjid apa mula-mula? Masjid Lama Air Baru. Nama pun air kan. Itu bawah tu. Jadi Jasin ni kalau dia hujan dulu dia banjir kan. Dia lembah. Di bawah dia ada tanah rendah, tinggi ada tanah rendah. Dia berbelok menuju pesisiran pantai hingga mengambil arah lain di dataran rendah As-Safan. Itu nama tempat. Seterusnya dia menelusuri jalan di dataran rendah Amaj. Semua jalan-jalan tu adalah dataran-dataran rendah supaya tidak dapat dikesan. Ia meminta pendapat mereka tentang arah jalan hingga mengambil arah lain selepas melalui Kudaid. Ni kalau kita biasa jalan kat kawasan Mekah ni dia disebut Kudaid. Dari tempat itu dia terus membawa mereka melalui Kharar, Saniyah, Al-Marrah, Laqaf hinggalah ke Madlajah Laqaf. Kena baca lahjah Arab lah, baru nampak tempat tu tempat Arab. Kemudian dia membawa mereka masuk di wilayah yang diwakasi oleh suku Madlajah Majah, dia panggil Madlajah Majah, Mudlij dia panggil. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan menyusuri wilayah suku Marjah Majah hingga sampai di wilayah suku Marjah Dhi Ghawain. Kemudian suku Dhi Kishr. Dhi itu pemilik lah. Dhi. Dari situ mereka meneruskan perjalanan melalui Jadajid, lalu Ajrat hingga sampai di wilayah Dhu Silm, salah satu suku yang menjadi musuh Madlajah Thinin. Mereka meneruskan perjalanan melalui Ababid dan Fajah hingga mereka beristirahat di Arash. Jadi kalau tak ada peta ni kita baca je lah. Kalau kita peta tu dah memang dalam otak, senang. Daripada Jasin lalu Bemban, nak ikut Gapam boleh, nak ikut Air Molek boleh. Sampai simpang Air Molek kita nampak lah jalan tu kan. Nanti kalau tak nampak ni kata mana lah cerita ni. Dia tak ada dalam kita punya zihin kita, otak kita. Kalau kita dah jalan sana baru nampak lah. Perjalanan diteruskan melalui Siniyatul Air yang terletak di kanan Rukubah hingga mereka beristirahat di wilayah suku Ri'am. Selepas itu mereka sampai di Quba. Berikut ialah peristiwa yang terjadi di sepanjang jalan. Jadi dia sebut tu secara ringkas lah. Jadi kalau secara detailnya tu insya-Allah ada masa kita akan kongsikan sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Imam Bukhari dia terus lompat riwayat dia panggil mukhtasar. Kan dia panggil ta'liq. Sebab Imam Bukhari ni dia tak jumpa Abu Bakar. Jelas Imam Bukhari ni dia tak jumpa Abu Bakar. Sebab Abu Bakar jadi jadi khalifah Rasulullah 3 tahun lebih je. Maknanya kalau Nabi wafat 11 Hijrah, mungkin 15-16 dah wafat. Sedangkan Imam Bukhari rahimahullah dia lahir tahun tu depan sana tu 192. Jadi mustahil lah ada jumpa. Jadi riwayat ni maknanya sanad tu panjang jadi ringkaskan. Saya dengar dia macam itulah dia ringkas. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, kami berjalan tanpa henti sepanjang malam. Lalu kami teruskan perjalanan pada pagi hari hingga siang menjelang. Pagi subuh-subuh sampailah naik matahari. Jalan yang kami lalui sepi, tidak ada seorang pun yang melaluinya. Sebab Abdullah bin Qurayti ni dia memang masya-Allah, Allah kurniakan dia pandai mengenai selok belok jalan.
Hinggalah kami sampai di tepi dinding batu yang panjang dan tinggi menjulang, sehingga panas matahari tidak dapat menyentuh kami. Di situ kami beristirahat sejenak. Kuratakan sebuah tempat untuk Nabi Muhammad dengan kedua-dua tanganku, supaya baginda tidur di atasnya. Kuhamparkan kain daripada bulu biri-biri di atasnya. Lalu aku berkata, tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengibas debu-debu di sekelilingmu. Maka baginda pun tidur. Lalu aku keluar dari teduhan dinding batu, lalu ku kibas debu-debu di sekitar baginda. Ketika itu aku bertemu dengan seorang pengembala yang sedang menuntun kambing-kambingnya menuju dinding batu. Dia hendak berteduh seperti mana yang kami lakukan. Aku pun menyapanya, kamu bekerja dengan siapa wahai anak muda? Dia menjawab, dengan seseorang yang asalnya dari Madinah atau Mekah. Aku bertanya lagi, adakah kambingmu mempunyai susu? Dia menjawab, ya. Ku tanya lagi, maukah engkau memerah susunya? Dia menjawab, ya. Jadi orang Arab ni dalam hadis pun ada, kita boleh pinjamkan susu, kita pinjamkan kambing untuk orang lain ambil manfaat susunya. Boleh. Dalam hadis pun dikira, dalam tu dikira sedekah yang besar. Diambilnya satu ekor kambing betina, yang ada susu kambing betina lah. Tapi dalam meriwayatkan hadis dia kena sebut detail. Walaupun kita tahu yang ada susu ni kambing betina. Itu amanah dalam menyampaikan. Kalau orang cakap kat kita tu A, maka kita kena cakap kat orang tu ya A juga. Dia jangan kona lah. Jadi amanah dalam meriwayatkan hadis begitu. Dia memerah, lalu ku beritahu padanya, kibaslah debu, bulu dan kotoran yang ada pada puting susunya. Dia memerah puting susu yang paling besar yang dipenuhi dengan air susu. Aku sendiri membawa sekantung air untuk Nabi Muhammad supaya nanti baginda boleh minum dan berwuduk dengannya. Jadi ini mungkin ulama kata belum lagi turun, iaitu perintah wuduk dengan air mutlak. Ku datangi baginda, namun aku enggan membangunkannya. Setelah baginda bangun, barulah kulayani baginda. Ku tuang air ke dalam susu sehingga sebahagian bawahnya dingin. Ku katakan pada Nabi Muhammad, minumlah wahai Rasulullah. Maka baginda minum hingga aku berasa puas. Kemudian baginda bertanya, bukankah sekarang waktunya untuk jalan? Aku menjawab, tentu, yang ini pasti. Maka baginda berkata, jika begitu, ayo kita jalan lagi. Itu kisah yang pertama, singgah minum susu. Yang kedua, salah satu kebiasaan Abu Bakar adalah membonceng di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia telah tua. Jadi dapat kenabian ni umur Nabi 40 tahun. Dia tua daripada Nabi setahun setengah aja. Jadi 40 dengan 40 lebih dengan 41 lebih. Macam tu je. Maka oleh kerana dia telah tua, maka dia banyak dikenali orang. Sedangkan Nabi Muhammad yang masih muda setahun setengah, memang tidak banyak dikenali orang. Apabila seorang bertemu dengan Abu Bakar, dia akan bertanya, siapakah lelaki di hadapanmu ini, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, inilah lelaki yang menunjukku jalan. Jadi itu dia panggil kata pinjam. Ni siapa yang payung ni, kalau kita bahasa, kalau makan kedai tu siapa payung. Walaupun payung tu bukan dia pakai payung betul, dia bayarkan duit makan tu. Itu dia panggil kata pinjam. Seolah-olah dia ketika mana hujan, dialah memayungi kita. Ni ketika kita makan, dialah bayar duit kita makan tu. Jadi kata dia menunjukkan ku jalan. Jadi orang ingat dia ni tukang tunjuk jalan. Orang pun menyangka bahawa apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ini adalah jalan
yang fizikal ni. Iaitu dengan makna zahir ataupun fizikalnya, mana bentuk jalan, tunjuk jalan. Padahal yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah sabilul khair, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam penunjuk jalan kebaikan. Jadi Abu Bakar lebih terkenal. Kita pun tahu dia saudagar, mempunyai beberapa kedai. Jadi dia lebih terkenal berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar kelebihan dia mengetahui setiap nasab-nasab ataupun jenis-jenis keturunan. Kalau kita kata saya ni keturunan Wan, dia boleh sebut Wan mana. Saya ni keturunan Tengku, dia boleh sebut Tengku mana. Maksudnya macam tu. Ketiga, di jalan mereka diekori oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni daripada Bani Mudlij. Suraqah sendiri yang mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, dia kata ketika aku sedang duduk dalam majlis kaumku iaitu Bani Mudlij, saya dah sebut dah minggu lepas, datang salah seorang daripada mereka lalu berdiri di hadapan kami sedangkan kami tetap duduk sahaja. Dia berkata, hai Suraqah. Suraqah ni dia ketua dalam kaum tu. Sesungguhnya tadi aku melihat kelibat bayangan hitam di pesisir pantai. Nampak macam ada kelibat tadi, lintas dekat kita punya kampung ni. Ku fikir itu Muhammad dan teman-temannya. Sebab apa yang dijanjikan oleh Darun Nadwah, orang kafir, seorang 100 ekor, dua orang 200 ekor. Boleh jadi jutawan Alibaba bujang lapuk. Kan. Suraqah meneruskan lagi riwayatnya. Dia kata, aku sangat yakin itulah mereka, sebab tak ada orang lain dah jalan situ. Sebab jalan tu orang jalan jarang jalan. Jadi aku yakin mereka itulah mereka. Maka aku berkata kepada orang tadi, informer tadi itu bukan mereka. Orang yang kau lihat itu hanyalah musafir lain yang biasa kita lihat. Aku tetap duduk di majlis itu untuk beberapa ketika. Selepas itu aku berdiri dan pulang ke rumah. Trik kan dia, supaya dia dapat 200 ekor unta. Dia ada kat trik dia tu. Dia tak suruh kau pergilah. Tak ada. Apa dia buat balik rumah? Aku berdiri dan pulang ke rumah. Ku suruh hamba perempuanku untuk mengeluarkan kudaku, tetapi dari belakang bukit. Nampak nak buluk seorang. Maka dituntunnya kuda itu ke sana untuk menemuiku. Nanti kau ikut sana, aku tunggu depan sana. Jangan ikut depan ni, nanti ngantoi. Sedangkan aku mengambil lembing dan ku bawa keluar dari belakang rumah. Ku buat garis-garis di atas permukaan tanah dan ku rendahkan sebahagiannya yang tinggi hingga aku sampai di tempat kudaku. Ku pacu kudaku hingga ia membawaku mendekati mereka. Namun begitu, yang ni ketiga ni mukjizat dia lebih lagi. Namun begitu, tiba-tiba kudaku tergelincir sehingga aku jatuh tersungkur. Dan menggelosor kuda tu, jatuh dia. Aku bangkit lagi, ku jangkau tabung anak panah dengan tanganku. Maka ku keluarkan beberapa bilah anak panah yang kemudian aku gunakan untuk mengundi. Ni dia panggil azlam. Azlam ni kalau kita tengok, wallahu alam lah, kalau tengok cerita Cina tu dia letak kan ada macam-macam lah kan, baik buruk apa semua dia dia keluar. Kalau orang tengok cerita Cina macam tu lah, dia keluar. Itu dia panggil azlam. Cabut undi sama ada tuah ataupun silaka. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sungguhnya arak, judi, tilik nasib, kan, dan menyembelih binatang untuk berhala itu adalah haram, kan. Jadi itu termasuk perkara haram lah kan. Dia pun buat mana? Tengok. Tadi dah buat dah. Tengok. Maka ku keluarkan beberapa bilah anak panah yang kemudiannya aku gunakan untuk mengundi. Adakah lontarannya tadi akan terkena mereka atau tidak?
ternyata yang keluar adalah bilah yang tidak ku kehendaki. Keluar tengok memang tak kena, kan? Tapi nak kejar juga. Ku pacu lagi kudaku dan ku pegang anak panahku erat-erat. Kudaku membawaku mendekati mereka hingga aku boleh mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah Rasulullah ni ada baca sesuatu, iaitu dengan tatapannya yang lurus ke hadapan. Sementara Abu Bakar selalu menoleh ke sana ke sini. Nabi ni tengah baca ni, baca ayat kan. Yang Abu Bakar duk toleh kiri kanan. Tiba-tiba kedua-dua kaki hadapan kudaku terbenam lagi ke dalam tanah sehingga sampai sebahagian lututnya. Habis. Lalu aku terjatuh tersungkur, ku marah dan aku pukul kudaku, namun kedua-dua kakinya hampir tidak mau keluar, terjerobos tu masuk, kan? Habis. Setelah kudaku dapat berdiri kembali secara normal, dari bekas benaman kakinya ada debu berkilau yang berhamburan ke udara seperti asap. Aku kembali melakukan undi lagi. Buat lagi undi. Ayah, taklah kena. Kan? Buat lagi undi. Keleng. Maka apa tadi? Setelah dan yang keluar hanyalah yang tidak aku kehendaki. Dia tak ngam dengan kehendak dia tu. Kemudian aku memanggil mereka dengan meminta jaminan keselamatan daripada mereka. Maka mereka pun berhenti. Baru berhenti. Kan? Baru berhenti. Ku tunggangi lagi kudaku sehingga sampai kepada mereka. Ketika aku mengalami kejadian tadi, iaitu terhalang diriku untuk melontar anak panah kepada mereka, terdetiklah dalam diriku bahawa urusan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah ini pasti akan menang. Jadi dah cuba 2-3 kali ni tak jadi. Jadi aku dah rasa ni memang apa yang dia buat ni mesti betul ni. Aku berkata kepada baginda, sesungguhnya kaummu menjanjikan bayaran besar untuk orang yang boleh menangkapmu. Sebab tu nak bolot seorang-seorang. Sebab dorongan tadi tu yang aku sanggup tu, jatuh naik lagi, jatuh naik. Dah tahu dah yang keluar tu memang suai lah orang panggil. Memang tak jadi punya, bukan ong punya. Tapi nak juga. Apa alasan besar dia? Dia kata tu. Sebab kaum kamu janjikan bayaran besar. Kalau seorang 100 ekor, 2 orang 200 ekor. Aku beritahu kepada mereka betapa semangatnya orang Quraisy untuk menangkap mereka. Maka riwayat lagi, ku tawarkan bekalan dan peralatan kepada Nabi dan Abu Bakar, namun mereka menolak. Mereka tidak meminta apa-apa daripadaku kecuali hanya berkata, rahsiakanlah tentang perjalanan kami. Rahsiakan. Aku pula meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis nota jaminan keselamatan ungkuk tu. Maka baginda menyuruh Amir bin Fuhairah, iaitu hamba yang bawa kambing tu, untuk melakukannya, dan Amir pun menuliskannya untukku pada sepotong kulit. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu meneruskan perjalanannya. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakarlah mengatakan, kami menempuh perjalanan, sementara itu kaum Quraisy mencari kami. Tiada seorang pun daripada mereka menemui kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ja'sham dengan mendungangi kudanya. Ketika itu aku berkata, pencarian ini akhirnya menemui kita. Jadi dia ada dua lah tadi dekat gua, satu lagi yang dekat sini. Dia kata habislah. Memang orang dah dapat kita dah ni, dah nampak dah. Wahai Rasulullah, habis pencarian ini akhirnya menemui kita. Ada orang jumpa nampak kita. Baginda menjawab dengan membacakan ayat ini, la tahzan innallaha ma'ana, yang saya baca awal tadi dalam mukaddimah, iaitu janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Surah At-Taubah ayat 40, juzuk 10. Boleh tambahlah tu, juzuk 10.
Mari kembali kepada pernyataan riwayat sebelum ini. Akhirnya Suraqah dan dia mendapati orang ramai masih memburu Nabi dan Abu Bakar. Maka dia berkata, aku tidak dapat memberimu apa-apa pengkhabaran, cukuplah kamu sampai di sini. Begitulah Suraqah. Pada awal siang dia bersemangat mencari, memburu Nabi dan Abu Bakar. Namun pada akhir siangnya, iaitu pada malamnya, dia menjadi pelindung mereka berdua. Dia bagi tahu sendiri kan, Suraqah pagi-pagi bukan semangat lagi, nak bolot 200 ekor unta. Bila malam menjadi pelindung Nabi. Keempat, peristiwa yang berlaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sehingga sampai di dua buah khemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah. Dia seorang wanita yang bagus lagi terhormat. Dia biasanya duduk di halaman khemahnya lalu memberi makan dan minum kepada para musafir yang menghampirinya. Kita tengok macam mana Ummu Ma'bad melayani Rasulullah SAW. Rasulullah dan Abu Bakar bertanya kepadanya, adakah terdapat makanan di khemah itu? Dia menjawab, demi Allah, jika kami mempunyai sesuatu, pasti kamu tidak mendapati kampung ini begitu miskin. Biri-biri yang tidak boleh mengandung, dan setahun ini kami mengalami masa kemarau. Jadi itulah lazimnya di tanah Arab, padang Sahara sana, begitulah yang berlaku. Kan kalau tak ada hujan tu dia biasa. Rasulullah SAW memandang seekor biri-biri betina yang terdapat di celah khemah. Baginda bertanya, biri-biri apakah ini wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab, biri-biri yang sudah tidak boleh mengandung. Baginda bertanya lagi, adakah biri-biri itu memiliki susu? Dia menjawab, biri-biri itu sudah tidak menghasilkan susu. Secara logiknya, kalau tak boleh mengandung lagi, dah susu pun dah tak ada lah. Rasulullah bertanya kembali, adakah engkau mengizinkan aku untuk memerah susunya? Ummu Ma'bad menjawab, ya, demi ayah dan ibuku, jika engkau fikir biri-biri itu mempunyai susu, silakan memerahnya. Kalau kau rasa ada tu, kalau kita marah anaknya tu lah, orang kata dah habis-habislah, pergilah ambil. Tak percaya, macam tu lebih kurang dia punya skripnya. Rasulullah SAW kemudian mengusap puting susu biri-biri tersebut dengan tangannya, lalu baginda menyebut nama Allah dan berdoa. Tiba-tiba puting susu itu terbuka, lalu air susu memancar dengan derasnya. Rasulullah SAW meminta sebuah bekas milik Ummu Ma'bad yang berada di sisi mereka, lalu baginda memerah susu biri-biri ke dalam bekas tersebut hingga berbuih begitu banyak. Rasulullah SAW mempersilakan Ummu Ma'bad untuk minum, maka dia minum sampai kenyang. Rasulullah menyuruh teman-temannya untuk minum, maka mereka pun minum sampai kenyang. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Kita tengok macam mana pemimpin agung dia dahulukan orang lain dulu. Kan? Jadi itulah sepatutnya kita contohi. Bukan saya bos, saya lah dulu minum, orang lain kemudian. Tak ada. Selepas itu Rasulullah SAW memerah susu untuk kali kedua hingga bekas tersebut penuh lagi. Bekas yang dipenuhi susu itu ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad. Mereka meneruskan perjalanan. Tidak lama kemudian suaminya Abu Ma'bad datang dengan membawa beberapa ekor kambing betina yang kurus. Ketika dia melihat susu tersebut, dia keheranan. Maka dia pun bertanya, dari mana kau dapatkan susu ni? Pasal tadi dah habis minum, susu kedua Nabi perah dah tinggalkan. Bukankah kambing kita tidak boleh menguras susu? Tambahan pula, bukankah kita tidak mempunyai persediaan susu di rumah? Memang tak ada spare lah. Persediaan susu ni tak ada spare, tak ada simpanan pun. Ummu Ma'bad menjawab, demi Allah, tadi ada seorang lelaki yang diberkati singgah di tempat kita. Ucapannya begini dan begini,
keadaannya pun begini dan begini. Abu Ma'bad berkata, demi Allah, aku rasa dia itu orang Quraisy yang dicari-cari oleh kaumnya. Terangkanlah ciri-cirinya kepadaku, wahai Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pun menerangkan sifat-sifat tutur kata Rasulullah yang indah dan menarik dengan penjelasan yang membuatkan Abu Ma'bad seolah-olah melihat Rasulullah di hadapannya. Penjelasan Ummu Ma'bad mengenai sifat-sifat Rasulullah akan saya tampilkan di akhir buku ini. InsyaAllah kita akan baca mengenai Syama'il Muhammadiyah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya orang yang ditulis sifatnya secara terperinci. Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dia itulah orang Quraisy yang urusannya mereka sebut-sebut. Aku telah bertekad untuk menjadi temannya. Ia akan benar-benar aku lakukan jika aku mendapat jalan untuk melakukannya. Selepas itu di Mekah terdengar suara yang kuat, namun orang tidak boleh melihat siapa penuturnya. Suara itu meneriakkan kata-kata berikut: Allah pemilik Arash memberikan ganjaran terbaiknya. Dua orang sahabat karib yang menghampiri khemah Ummu Ma'bad. Mereka singgah dan pergi dengan membawa kebaikan. Beruntunglah orang yang menjadi rakan perjalanan Muhammad. Alangkah jauh Allah menghindarkannya daripada kamu, daripada para pelaku kejahatan yang tidak terhormat. Bani Ka'ab menjadi hina kerana sikap mereka juga. Tanahnya yang subur kelak akan menjadi milik orang beriman. Tanyalah saudara kamu tentang biri-biri dan bekasnya. Jika kamu menanyakan biri-birinya, pasti kamu menyaksikannya. Mereka kalau suka, dia akan keluarkan syair-syair indah. Begitulah pencinta mampu menjadi pujangga. Kan? Begitulah pencinta mampu jadi pujangga. Tapi kalau kita balik jimat, tiba-tiba kita bermadah pujangga, orang rumah kita kata dah tak lama bang. Kan? Jadi jangan sweet-sweet tiba-tiba kan. Tadi ustaz kata pencinta mampu jadi pujangga, nak berpujangga kejap lah. Dia kata sudah, orang tua ni, orang tabiat pula. Begitu mereka bila dapat satu yang besar, yang agung, mereka sehingga terlafaz kesyukuran itu dalam bentuk bait-bait syair yang indah. Jadi Arabnya cantik lah, diterjemah je jadi macam tu kan. Jadi terjemah ikut Melayu lah. Asma radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kami tidak tahu ke mana arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Tak tahu. Kemudian datang seekor jin dari dataran rendah Mekah menyenandungkan bait-bait tersebut. Disebut bait-bait ni. Jin. Orang ramai mendengar dan mencari sumber suaranya. Namun mereka tidak dapat melihat kewujudannya. Yang datang tu ada suara je. Menyebut Allahu Akbar. Sehinggalah dia keluar ke dataran tinggi Mekah. Asma radhiyallahu meneruskan, ketika kami mendengar suaranya, kami mengetahui ke mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, iaitu ke arah Madinah. Itu maknanya dia dah lalu satu jalan yang mana jalan itu pastinya ke Madinah. Kelima, mukjizat yang seterusnya, di jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Buraidah. Dia adalah pemimpin kaumnya. Dia keluar untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar dengan harapan yang sama, dengan harapan Suraqah tadi, yaitu mendapatkan hadiah besar sebagaimana yang diumumkan oleh kafir Quraisy. Namun begitu, ketika dia telah berhadapan dengan wajah baginda dan bercakap dengan Rasulullah, dia memeluk Islam di tempat itu juga, dan keislamannya diikuti pula oleh 70 orang daripada kaumnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah ni, sebenarnya kalau tengok muka Nabi tu runtun hati ni. Tinggal lagi orang kafir ni dia degil. Kan? Dia tu degil tu je. Jadi kalau tengok Nabi tu dia suka je, tak ada apa masalah pun.
tapi makan degil tu dalam hati dia tu, maka dia tak boleh nak terima apa yang Nabi bawa. Kemudian dia mencabut serbannya, lalu diikat serbannya itu ke tombak. Dia menjadikannya bendera sebagai petanda bahawa raja yang membawa keselamatan dan kedamaian telah datang untuk memenuhi dunia dengan keadilan. Dalam susah payah Nabi bersafar tu, Nabi meneruskan dakwah baginda sehingga ni 70 orang bersama Buraidah radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Yang keenam, di jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan Zubair. Dia berada dalam rombongan kafilah dagang orang Islam yang berjalan daripada arah Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar diberi kain berwarna putih oleh Zubair secara percuma. Singgah di Quba pada hari Isnin. Jadi dia keluar tu, kalau kita tengok dalam muka surat 216, Rasulullah SAW keluar daripada rumah 12 September 12 September atau 13 September. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, iaitu merupakan tahun pertama hijrah, bertepatan pula dengan 23 September. Tadi keluar 13 September. Kalau kita ambil yang paling ni lah, kalau kita awal sikit 12 September. Kalau 23 September sampai kalau 13 September sampai 23 September, maknanya 10 hari. 500 km punya perjalanan, jalan pula pesisiran pantai, 10 hari baru sampai. Kan? Kita kalau nak pergi Kelantan ni berapa jam di? 10 jam lah paling lambat. Berhenti kencing orang rumah, kencing makan kan. Berhenti kencing makan, kencing makan, makan kencing. 10 jam. Tapi kalau tekan je 4 jam 5 jam sampai. Tu tak campur jam lah. Ini 10 hari. Ya Allah. Urwah bin Zubair mengatakan Rasulullah SAW telah sampai di Quba. Jadi dikata itu pada hari tersebut Rasulullah SAW tepat berumur 53 tahun. Tepat berumur 53 tahun. Jadi tahun Nabi dapat Nabi 40, campur 13 tahun Nabi duduk kat Mekah 53. Kan? Yang Abu Bakar 54 lebih lah. 53 tahun. Rasulullah SAW tepat berumur 53 tahun. Kalau kata tepat berumur 53 tahun, maknanya Nabi lahir 9 ataupun 8 Rabiul Awal. Itu kiraan dia. Faham Saya nak highlight sini. Kalau kata ikut bawah tu lah, Muhammad Sulaiman Salman Al-Mansurfuri dia kata pada hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat berumur 53 tahun. Dengan kata lain, Nabi lahir 8 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal. Kita ambil yang tadilah. Kalau kata Nabi tolak 12, kan dia akan sampai mungkin 8. Kalau kata 13, mungkin sampai 9. Antara dua tarikh tu, Nabi ketika itu berumur 53 tahun. Ngam-ngam dia kata itu. Tidak kurang dan tidak lebih. Bagi mereka yang mengatakan bahawa baginda diangkat menjadi Nabi pada tarikh 9 Rabiul Awal tahun 41 semenjak peristiwa Gajah, maka usia baginda adalah genap 13 tahun. Sedangkan bagi mereka yang menyatakan bahawa baginda diangkat menjadi Nabi pada bulan Ramadan tahun ke-41, maknanya ketika Nabi umur 41 tahun semenjak peristiwa Gajah, maka ketika itu usia kenabian ialah 12 tahun 5 bulan dan 18 atau 22 hari. Itu kiraan dia. Itu angka-angka itu. Jadi
Sebab tu kalau kita buat maulid tu, kita tak tentukan. Cuma dalam kalender tu kita letak 12 tu sebagai satu centralized lah. Nanti tak ada negeri buat 8, negeri sana buat 9. Susah pula nak cuti kan. Jadi kita buat centralized 12. Walaupun ulama sepakat 12 Rabiul Awal tarikh Nabi wafat. Dan ada khilaf pada lahirnya Nabi, itu tidak ada masalah kerana kita memanggil bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan tahun kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, kita sambung lagi, orang Islam di Madinah telah mendengar khabar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dia dah dengar dah. Kan? Ni Rasulullah nak datang ni. Oleh kerana itu setiap pagi mereka mendatangi kawasan berbatu untuk melihat adakah Rasulullah telah sampai. Tengok, belum sampai. Hinggalah kepanasan siang hari memaksa mereka pulang. Dah panas terik, dah tak boleh nak pegang-pegang batu, balik. Esok datang lagi. Suatu hari mereka berpatah balik seperti biasa setelah lama menunggu. Ketika mereka telah masuk ke dalam rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi muncul di atas salah satu kubu mereka untuk suatu keperluan. Naik kubu atas, tengok. Ketika itulah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-temannya yang kelihatan putih disapu fata morgana. Yang putih tadi itu Hadrat Zubair bagi kain tadi. Orang Yahudi itu tidak dapat menahan dirinya sehingga dia menjerit kuat, "Hai orang Arab, itulah datuk kamu yang kamu tunggu-tunggu." Dia panggil datuk. Jadi kita jangan perasan datuk tu baru kita dapat. Orang dulu Nabi dah panggil datuk dah. Ni orang besar lah. Ni orang besar, kamu ni dah sampai dah. Ketika itu orang Islam mengambil senjata. Habis dah. Baru nak masuk Madinah. Allahu Akbar. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, terdengar hentakan dan suara takbir daripada Bani Amr bin Auf. Orang Islam bertakbir sebagai tanda kebahagiaan dan atas kedatangan baginda Rasulullah. Mereka pun keluar untuk menemui baginda. Mereka menyambut baginda dan memberikan penghormatan atas kenabian baginda. Mereka mengelilingi baginda dan ketika itu rasa tenteram melingkupi baginda. Wahyu pun turun kepada baginda. Wa in tadhahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan sesungguhnya Allah lah pelindung baginya, begitu juga Jibril melindungi baginda, yaitu dan juga orang mukmin yang soleh serta malaikat-malaikat lain turun menjadi penyokong baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun penuh dengan kesengsaraan di Makkah, sampai di Madinah mereka Nabi SAW disambut. Itu antara kebahagiaan yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecapi di bumi Madinatul Munawwarah. Wallahu taala alam. Semoga Allah SWT jadikan kita sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita menghayati kehidupan baginda, menjadi contoh kepada keluarga kita dan anak-anak kita insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami ya Allah untuk mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah, baik yang zahir maupun yang batin ya Allah, baik permulaan maupun yang akhir, baik amal-amal kami, niat-niat kami semuanya mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahu